ya. Jadi petang ni kita sambung apa yang kita bincangkan semalam mengenai ETF. Kita lihat pada hari ini, dan kalau sempat kat ujung nanti kita akan sentuh mengenai Dogs of the Dow. Jadi nak test dulu semua okey? Audio, video tak ada lekat-lekat. Wassalam kali. Nampak macam lekat-lekat. Okey, tak apa. Kita tengok macam mana. Kalau tersekat-sekat bagi tahu. Okey, jadi petang ni topik kita dinamik pasaran, analisa struktur dan korelasi pasaran. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan. Fazli, wassalam. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Wassalam, Kristianto. Sila pertimbangkan sama ada pedagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelbagai asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Sekejap kita tengok. Okey. Jadi kita buat analisa pasaran dalam sesi kedua nanti dari jam 8 sehingga jam 9. Kejap. Okey. Nampaknya rekan-rekan kita call balik, masuk balik. Jangan ke mana-mana, saya balik selepas ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperoleh $35 hari ini? Dengan program rujuk rakan kami, kini anda boleh menikmati ganjaran dengan setiap rakan yang anda rujuk. Anda hanya perlu kongsikan URL unik anda kepada rakan anda untuk mula merujuk. Lebih banyak anda rujuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekali lagi. Test dulu, kalau semua okey, kita direct teruskan ya. Kejap ya. Saya kena ni balik. Ya, betul saya dah nampak soalan anda. Okey. Sekarang ni macam mana? Sekarang ni saya rasa dah okey balik kan? Tapi lagging lah. Okey. Jadi analisa pasaran kita akan buat pada sesi kedua nanti bersama saya dari jam 8 sehingga jam 9. Jadi kita akan habiskan sesi petang ni pada jam 7 nanti ya. Jadi kita direct kepada apa yang kita sambung kepada apa yang kita bincangkan semalam, tapi kita review sikit apa yang kita dah cerita semalam. Apa itu dinamik pasaran? Dinamik pasaran adalah faktor-faktor yang menggerakkan pasaran. Dan ada pelbagai faktor ekonomi dalam perniagaan, ada faktor seperti polisi, sentimen pengguna, pengurusan. Dan untuk tujuan kita sebagai pedagang, ada banyak information. Jadi kita dah sentuh semalam ada 4 kaedah analisa fundamental, sentimen, korelasi dan juga kepada technical ada 4. But trading is always technical. Okay. Jadi, tapi kalau kita cuma ambil technical secara face value, contoh, sekiranya anda ambil mana-mana chart, lah ya, anda nak lukis support resistance, ia kepada anda. Mana-mana tempat boleh jadi support, sini jadi resistance. Tapi ia kepada anda, adakah ini menunjukkan yield US 10 years ni dah reverse ke atas? Kalau anda katakan reverse lah dia kan. Jadi kita payah nak buat
keputusan berdasarkan kepada, sebab kita tahu instrumen-instrumen dalam pasaran ni mempunyai perkaitan dia. Di sinilah kita masukkan faktor korelasi intermarket. Dan intermarket nak tengok macam mana. Masalahnya adalah apabila anda melihat kepada faktor intermarket tu satu-satu. Indeks mengukur yen pair akan naik contohnya sebab yen lemah. Hari ini terbukti. Biasa dengar kan? Indeks naik, UJ akan naik. Pernah dengar benda tu? Wassalam Kimi. Pernah dengar benda tu? Bila kita kata indeks naik, UJ akan naik, yen pair akan naik. Tapi sekarang, hari ini, semalam apabila data CPI keluar malam tadi, apa yang kita tengok? Kita melihat kepada indeks yang naik. Contoh, mana-manalah. Indeks yang naik. Ini naik ke atas. Bergerak ke atas. Sebaliknya, apa yang kita lihat kepada UJ contohnya. UJ sedang buat pergerakan ini. Okey. Kita lihat kepada Euro JPY jatuh ke bawah. Kita lihat kepada GBP JPY jatuh ke bawah. Jadi kalau kita ambil korelasi satu-satu, di mana kalau kita katakan indeks equity naik, yen adalah lemah, yen pair sepatutnya dalam contoh yang tadi itu naik. Cerita kepada saya sekali. Kenapa yen pair jatuh? Dia tak dapat ambil satu-satu. Pada waktu ini yang menjadi korelasi utama. Di mana kita sedang melihat ini apa? Ini adalah basically kepada kadar faedah. Jangkaan kepada kadar faedah. Saya nampak soalan Amir tadi, adakah Fed confirm dovish? Tak. Tak. Sebaliknya pasaran menjangka akan ada kenaikan kadar faedah sebanyak 25 mata pada mesyuarat bulan 2. Satu lagi kenaikan kadar faedah sebanyak 25 mata pada mesyuarat bulan 3. Itu yang market price in. Tetapi market menjangkakan mesyuarat selepas itu Fed akan neutral. Jadi basically sebelum ni market tak jangka bilalah Fed ni nak neutral. Jadi pasaran sedang melihat kepada kadar faedah. Dan kita dapati apabila pulangan ataupun US 10 years yield, bila pulangan mula jatuh, dan kita dapati US dollar pun mula jatuh. Tu korelasi yang satu-satu yang betul pada waktu ni lah. Okey, emas kuat. Ini pun satu sebab ini berkaitan dengan kadar faedah. Ini pun berkaitan dengan kadar faedah. Dan ini pun berkaitan dengan kadar faedah. But korelasi tak dapat diambil satu-satu. Tak dapat. Contoh dalam yang saya pernah sharekan kat sini adalah apabila kita lihat S&P 500 naik contohnya. Kita dapati sepatutnya AUD JPY ni skala waktu yang sama sepatutnya naik macam ni. Tapi ini sideways. Tak naik macam tu. Kan? AUD US dollar. Ada satu faktor dia dekat situ. US dollar. Jadi dia tak dapat diambil satu-satu. Iwan cerita ni macam tahun lepas. Dah pernah cerita pun benda ni. Kan, cerita pasal apa yang akan berlaku dalam akan datang. Sebabnya berdasarkan struktur yang besar. Okey, now semalam kita sentuh mengenai faktor liquidity, pulangan dan juga kepada risiko. Dan kita menggunakan indeks equity, dolar dan juga Japanese yen, di mana dolar mewakili apa yang kita panggil sebagai kecairan pasaran. Itu fundamental dia. Okey?
indeks dah memulakan pergerakan wave 1. Setakat ini ada indeks yang dah 1, ada yang belum nampak. Pada jam 8 malam nanti saya ceritakan benda tu. Kita habiskan topik ni dulu. Okey, Japanese yen mewakili sentimen dan indeks equity itu sendiri mewakili secara besarnya sentimen, perasaan pasaran. Dolar mewakili kos. Itu fundamental dia. Faham? Apabila kita sebut asas dia, apabila kita nak berbelanja, kita akan melihat faktor kos. Kalau aku belanja dapat pulangan yang tinggi, cepat-cepat aku belanja. Itu yen. Ya? Kalau nak belanja kos dia tinggi, aku tak belanja. Dolar. Itu fundamental dia, kos. Okey? Jadi kita melihat kepada indeks equity, kita juga melihat kepada pecahan-pecahan dia untuk indeks di mana kita fahamkan jangan cuma trade dia kosong je. S&P 500 tu macam mana nak kira, Dow tu apa perbezaan dia, di sini tak ada utility, di sini tak ada transport, dia tak ada. Di sini tak ada banking, tak ada fund dalam ni. Ni beza dia, ni tak ada. Sini tak ada utility, sini tak ada transport. DEX semasa ex-dividend, dia tak terjejas. Faham kan? Jangan cuma trade. Ya? Okey, itu apa yang kita... Kejap, kenapa saya punya phone ni dah mute pun dia masih bunyi. Kejap, Okey, saya... Okey, ini adalah untuk indeks. Dan kita habiskan apa yang kita bincangkan semalam. Semalam kita stop sampai di sini. Okey. Semalam kita stop sampai sini. Di mana teknologi adalah sektor yang paling besar. Sebarang movement dalam tech sector, dan sekarang ni menjawab soalan Ustaz Jebeng tadi, kalau kita lihat kepada kepada tech tu yang saya kata dia tak jelas. Ini adalah XLK. Setakat ini, dari bawah ni anda nampak berapa lekuk Ustaz Jebeng. Dari low di sini. Dari low di sini. Anda nampak berapa lekuk. Setakat ini kita cuma nampak 1, 2 dan 3. Betul? Dari bawah ni. Itu yang saya kata dia tak clear. Kalau kita lihat kepada stokastik serta RSI dia, dari bawah ni kita cuma nampak 3 lekuk. 1, 2 dan 3. Okey? Boleh tak dia jadi 5? Boleh. Sekiranya kat sini nampak satu reset dan buat 5. Dan struktur ni tak break. Naik macam ni. Nampak seperti satu kumpulan. Satu saya kata dia tak clear. Kalau dia buat macam ni, US 500 ni, kita tak akan buat ke bawah dah. 2 kita lengkap di sini. Faham? The moment itu berlaku. The thing is, kalau kita tengok kepada XLK, setakat ini 3. Kalau kita lihat kepada apa yang membentuk XLK, contohnya seperti Apple. Pergerakan serupa, di mana dekat lower time frame, saya cuma nampak 3. Dekat lower time frame. Ini mungkin nampak, ini boleh jadi, setakat ini saya letakkan sebagai 5
5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekiranya dekat XLK tadi membuat 5 lekuk, ni kan jadi 1. Dan kita sudahkan apple ni di sini. Saya jadikan ini sebagai flat dahulu. Faham kenapa saya jadikan dia sebagai flat? Kita lihat satu lagi yang membentuk XLK. Itu guna benda-benda ni, iaitu Microsoft. Microsoft pergerakan semalam adalah 3. 1, 2, 3. Kalau di sini berlaku reset, ini kecil je, wave 4, dan naik balik. Alah. Reset, dan naik balik. Ini berlaku divergence. Anda tahu apa nak buat kan? Ustaz Jebel, macam mana kita tahu struktur di belakang tu habis? Dan ini buat 5. Berlaku divergence. Dan that's it. That's it untuk indeks. Faham? Kita cuma tunggu benda ni je. Ini je kita tunggu. Kalau itu berlaku, ini berlaku, dan di sini berlaku, tahu apa nak buat? Boleh? Nampak dah apa yang anda pelajari selama ni? Macam mana nak apply dia? Kita berada pada waktu yang amat-amat interesting. Selain daripada bulan 3 tahun 2020, saya punya timing ngam. Kita bawa topik ni ngam. Pada waktu COVID-19, pasaran tengah jatuh dan recover balik. Lepas tu pasaran jatuh sekali lagi. Dan sekarang ni persoalan dia, adakah nak naik je? Confirm tak dia nak naik? Kita kena ambil satu kaedah untuk katakan bahawa bulan 10 untuk indeks, bulan 10 untuk indeks di sini confirm. Itu je kita nak tunggu. Soalan dia, ada tak set up? Ini tak ada set up. Faham? Low, high. Apa yang ada set up? Bila 2 di sini berlaku, bila ini buat 2, ini kita akan tunggu di sini. Yang dah ada set up. UK 100. Ini akan buat 2 dia. Yang dah ada set up. Yang leading. Sebab kita tahu dia cuma test ini je. Bila dah ada sequence yang kita boleh dagang. Faham? Jadi kita akan trade di sini. Ni malam nantilah kita cerita benda ni. Jadi itu cara dia. Kita tahu bahawa XLK merupakan komponen terbesar. Lebih 25% setakat Disember. Okey. Itu adalah untuk XLK. Penjagaan kesihatan. Ini adalah pilihan semasa pasaran tidak menentu. Kalau pasaran betul-betul buat momentum, ini okey, ini akan lebih perlahan sekejap. Sebab duit semasa pasaran tak bagus, duit banyak masuk kat sini. Rotation. Itu sektor rotation. Duit parking kat mana? Sektor ini, sektor ini, dan sektor ini. Ini 3 sektor yang lazim
dikenali sebagai non-cyclical sektor, sektor yang tidak terpengaruh sangat dengan sentimen. Jadi pada waktu itu, orang start melabur, maksudnya diversify portfolio dia kepada yang lain-lain. Contohnya kepada sini, contohnya kepada komunikasi. Okay, now. Itu yang kita sentuh juga semalam. XLF. Disebabkan dari data CPI pada malam tadi. Penjagaan kesihatan, tak payah dah, kita dah sentuh semalam. Disebabkan oleh data, oleh jangkaan untuk ni. Ni masih naik. Ini masih naik. Ya. Kalau kadar faedah naik, dijangka tak naik, kenapa ni boleh naik? Nampak? Ada orang kata, okey, bank kan, kalau kadar faedah dijangka tak naik, ni akan jatuh. Tak, ni naik. Dia tak dapat ambil korelasi macam tu, direct. Apa yang benar sebelum ni tak semestinya benar sekarang. Ya, ada pelbagai faktor dia. Tapi apa yang sentiasa betul? Harga. Harga sentiasa betul. Ni masih kuat. Ni masih kuat. Ya. Cumanya, ada set up tak? Tak ada. Dia belum break. Kalau dia break, banking sector. Bagi siapa yang ini non syariah compliant. Contoh, minggu ni, malam ni buka market, kita akan ada banyak bank yang akan keluarkan dia punya ni. Kita ada JP Morgan, kita ada Bank of America, kita ada Wells Fargo, Citigroup, BlackRock. Ni adalah yang besar-besar untuk sektor financial. Jadi expect volatility dekat XLF pada malam ini. Setakat ini saya tak nampak lekuk 3 lagi. Jadi kita jangkakan there will be this move sebelum buat correction. Okay, itu adalah XLF. Sama lah. Ini XLF. Ini JPM, JP Morgan. Ini akan habis. Ini dah habis. Ini kita akan lengkapkan. Kita akan lukis ke bawah dah. Jadi ini lukis macam ni. Ini B, ini C. Bila masa saya ada lukis chart ni, saya cari chart ni, dah ada kat situ. Nampak? JP Morgan tunjuk apa kat sini? JP Morgan menunjukkan kita dah ada 1-2, 1-2. Faham? Ini struktur lain. Daripada bawah ni, kita dah ada reset. Daripada bawah ni, kita dah ada reset. Ini struktur lain. Maksudnya ini 1, ini 2, 1, dua. Nampak? Tunggu satu reset kat sini. Ini adalah peluang untuk membeli JP Morgan. Ni bagi mereka yang non-syariah compliant. Non-Muslim lah, in other words. Jelas. Ni apa yang anda dah pelajari pakai. Rugi tak pakai dia. Ni masanya kumpul kata, kumpul saham. But there will be this correction. Boleh? JP Morgan ni, cat ni kat mana ni? Analisis kopi. Oh, saya lukis satu je. Okey. Saya cari cat ni mana. Dah lukis-lukis, tak tahu kat mana saya lukis. Boleh? Itu bukan nasihat kewangan, itu cuma kepada sistem yang saya guna pakai. Tapi jelas kan? Hopefully,
Bagi mereka yang trade saham, tolong pakai. Ya? Pakai. Okey? Budi bicara pengguna. Ni yang jadi persoalan kita sebab XLY ni dia tak sampai lagi dekat. Sebab itu antara sebabnya saya masih melukis ada lagi pergerakan ke bawah. Tapi boleh tak dia terangkit? Boleh. Ni boleh lengkap. Tetapi disebabkan dia tak lagi sampai, kita masih lukis ke bawah. But boleh tak saya lukis macam ni? 1, 2, 3, 4, 5 dan ini. Salah. Tak salah kan? Kalau yang biasanya lemah apabila ekonomi tak bagus, menunjukkan struktur motif. Setakat ini kalau kita kira, kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4, kita ada 5, kita ada 6, kita ada 7. Belum. 8, 9. 8, 9. Then, this move. Kalau itu berlaku, kalau ini buat satu lagi high, anda rasa saya masih lukis macam ni ke Ustaz Jebeng? Hujung minggu ni mungkin saya akan tukar banyak chart. Saya akan lukis macam ni. Tak kan? Saya akan lukis ni kat sini. Faham? Kalau saya lukis ini dan kita jangkakan bahawa ini adalah lekuk 3, di mana indeks adalah ke atas, lekuk 3 jangkaan motif, yen akan buat lekuk 3 ke bawah yen. Anda rasa saya lukis lagi AJ ni macam ni ke? Tak kan? Kita akan lengkapkan di sini. Kita akan lengkapkan CAT JPY di sini. Dan ini kita jadikan flat. A, B dan C. Ataupun even satu lagi ke bawah. Tak ada hal. Nampak? Okay, dah tak ada dah ni. Ni akan ke atas. Dan dolar seperti yang pernah kita sentuh, dolar kita akan tukar the whole thing kepada dolar. Kita ambil dekat ni lah. Ini tak cukup, chart dia tak cukup. Dan dolar kita akan lukis macam mana? Pian, Kimi, kita akan lukis dolar macam mana? Dolar, kita akan ubah 4 ni ke sini. Sini kita jadikan flat A, B dan C. Dan kita akan lengkapkan 5 di situ. 5 di sini. Dan kita akan memulakan pergerakan correction yang lebih besar dari sini. Faham? Sebelum naik ke atas. Dolar kena buat benda ni. Dolar has to do this.
Sebab UJ kena naik semasa indeks dinamik. Itu indeks dinamik. Dolar kena pantul, membuat pantulan ini. Dolar kena buat pantulan ini. Pantulan ini kena berlaku. Tapi instead of B, ini adalah 2. Faham? Kecil je tadi. Macam mana kita akan lukis benda tu? Cuma sekiranya Apple, Microsoft buat 5. Daripada itu je. Kita akan tukar the whole thing. Okay? Dan sekiranya itu berlaku, mana saya punya? Banyak sangat cat. Oh, ni lain. Ni watchlist. Ini kita akan tukar dia. Faham tak cerita saya sekali? Ni dah start buat B. Ini dah habis. A kat sini. Dan kita memulakan pergerakan atas. Setakat ini, saya tak dapat lukis macam tu sebab kita nampak lekuk 3. Ni start reset lekuk 4. Berdasarkan apa yang kita guna, ini adalah lekuk 4. Jadi kalau dia 4, masih ke bawah, okey, kita masih jangka ada kekuatan US dollar. Di mana US dollar buat 4 dan akan buat lekuk 5. Ni 4, ini akan buat lekuk 5. Itu sebab dia. Saya kena pegang kepada satu cara. Saya tak dapat sekejap macam ni, sekejap macam ni, tak dapat. Tapi itu alternatif dia. Daripada mana? Daripada yang kita fahami mengenai ETF tu tadi. Sekiranya itu berlaku, gold akan ke mana? Faham? Kelemahan US dollar, gold akan extend. Kekuatan balik US dollar, gold akan buat correction. Itu dia. Okey. Tu daripada benda-benda ni. Itulah guna benda-benda ni. Now, budi bicara pengguna, perindustrian. Perindustrian lazimnya adalah Januari atau sehingga Jun. Ini lazimnya masa untuk dia buat peningkatan. Okey. Bersama dengan bahan XLB, materials. Saya tak tahu betul tak saya punya translation. Bahan kot. Materials, bahan XLB. Okey, sebab nak keluarkan barangan dalam industri dia kena materials ni. Selain daripada tu, ini juga lebih kurang. Tapi ini biasanya awal sikit. Januari, Mei. Kilang-kilang tingkat production, anda rasa dia guna apa? Main tiup. Boleh? Satu lagi yang menunjukkan kemungkinan S&P 500 dah bottom dan naik ke atas. Komunikasi. Ni maksud saya. Okey, kemungkinan. Ini lengkap sebagai C di sini.
Okey, maksudnya kita truncated. C ni truncated di sini. Jadi nak trade apa? Nak melabur saham apa? Communication. Semua tu saya dah letakkan yang utama dia. Alphabet, Meta, orang tunggu Facebook apa semua kan. Meta mungkin tak berapa cantik. But Google. Alphabet. Sebab sekarang ni sama seperti Microsoft tadi, kita cuma tunggu dia buat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Sini dapat buat 5 tau. Cuma ni kita jadikan A, B dan C sekali. Boleh? Cuma tunggu ni je. Kalau ni, saya reverse semua. Everything. Kalau ini berlaku, NZD US dollar pergi mana? Soalan saya. Anda nak tengok apa lain korelasi yang kita tengok. NZD US dollar jadi apa? Naik atau turun? Kita punya delay ni, ya Allah, jauhnya 20 saat delay. Saya tunjukkan apa lagi yang saya tengah tengok. Sekali saya tak lukis macam tu. Sekarang ni sebab belum cukup. The moment itu berlaku, cukup. But, satu lagi yang bigger confirmation untuk saya adalah ini. Kalau ini berlaku, ini akan buat apa? Sekarang kita katakan B. Dia tak jauh lagi. This one akan break. 1, 2, 3, 4, 5. Pullback dia merupakan peluang beli. Boleh? Dan ini dah tak ada dah. Kita akan lengkapkan di sini. Ini low, satu. Kita akan lengkapkan di sini. Faham tak? Kita buang flat ni. Flat ni kita buang. 1, 2, 3, 4 and 5. Ataupun A, B dan C. Either one. Boleh? Ini adalah info-info yang saya tengah tunggu sekarang. Bukan breakout A ni, breakout high ini. Breakout high ini. Faham? Sekiranya Microsoft dengan Apple buat 5 lekuk, NZD US dollar, anda rasa dia terjun-terjunam macam ni? Saya tak nampak benda tu. Tapi, sekiranya Apple dengan ni tak buat yang tu tadi, then ini adalah seperti yang kita lukis. Ini akan lengkap. Dalam dia 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 and 5. Lengkap. Semua senyap ni. Ni daripada ETF. Itu yang kenapa saya kalau Imran tadi ada dengar pasal VIX kan. Sentimen mengenai risiko, mengenai option. Okey. Saya banyak kepada ini. Ini caranya untuk saya membuat map saya kepada ETF. Itu yang jadi, itu caranya saya membuat model pasaran saya. Kecil-kecil dan saya lihat saham dia. ETF dia buat apa?
break level, then saya lihat saham-saham dia. Daripada situ saya kaitkan dengan US dollar, saya kaitkan dengan yen. Kita nak tengok pasaran yen ataupun pasaran dolar. Boleh? Faham? Itu kaedah yang saya guna pakai. Itulah gist dia dalam apa? Dalam market dynamic. Sekiranya betul S&P 500 dah low, ini tak ada dah. Bitcoin juga akan terangkit. Bitcoin tak ada dah ni. Ni tak ada. Bitcoin habis di sini. B dia lengkap kat situ. Kita kan lukis yang tak cantik. Cat yang tak cantik. Maksudnya, kita kan lukis paksa. 3 kita di sini. 3 di sini. 4 kita sini. Sini 5 kita. Dan kita mulakan 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Ha? Semasa saya tak cukup data untuk buat benda tu. But sekiranya Microsoft ke ataupun Apple ke buat 5 lekuk dari bawah, dan itu yang kita akan lukis. Masa ni ini yang saya lukis berdasarkan maklumat sekarang. Faham? Everything rotate. Everything akan rotate. Senyap ini, faham ke tak? Everything. Kepada apa yang kita lihat kepada slide ini. Ni kiranya dah hujung-hujung dah, nak tak tahu lagi saya nak kongsi apa. Lepas untuk market dynamic ni, ni dah hujung-hujung dah tak ada apa-apa dah. Okey, kita kat mana tadi? XLC. Rugi pengguna, maksudnya consumer staples. Ini barang-barang yang kalau market, kalau ekonomi teruk pun anda masih makan, anda masih mandi. Ni adalah barang-barang dia lah. Jadi apabila market tak bagus, sebab ini masih tetap dipakai. Orang masih pergi Walmart, orang masih mandi, orang masih masih perlukan nak minum. Kalau anda lihat kepada saya, yang ETF semua ni, sebab dekat TradingView ni tengah mind blown. Dia macam ni. Benda simple dia macam ni. Kita ada satu yang besar, S&P 500. Okay. Ini basically orang kata ini ekonomi. Boleh Acong? Ini ekonomi. Jadi ada pelbagai lah faktor yang mempengaruhi ekonomi, pelbagai supply, demand, fear and greed dan lain-lain. Okey. Terlalu banyak info. So, apa yang tool yang kita ada? Kita ada tool untuk lihat, so kita tahu ini ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada pecahan-pecahan dia. Kita lihat kepada sektor dia. Ada 11. Okay. Dalam 11 sektor ni, ada kategori-kategori dia, iaitu cyclical dengan non-cyclical. Non-cyclical ni yang tak terpengaruh sangat kepada sentimen. Yang tak terpengaruh sangat kepada sentimen, consumer staples, healthcare, dan juga utility. Utility ni agak goyang-goyang sikit.
Okey. Dan yang cyclical adalah lain-lain tadilah. Ini adalah yang lebih kepada growth punya ni financial, communication dan lain-lain tadilah Okey. Ni yang ni Apa yang saya buat adalah saya akan lihat kepada 11 sektor ni, saya bahagikan kepada basically 3 kategori utama. Sebab tak setiap cycle penurunan sebab dia sama. Faham? Kali ini kita ada penurunan pasaran disebabkan kebimbangan kepada tindakan bank pusat. Apa yang bank pusat buat? Dia turunkan likuiditi pasaran. Now, pasaran tengok, tapi macam nak habis lah dia buat. Belum habis sekarang, bulan 3 nanti pada waktu ni. Tapi market tak tunggu bulan 3. Satu saya dah duk kata, dia tak payah tunggu news tu. Orang trade news tu sekarang. Yang bulan 3 nanti kita trade sekarang. Faham? Yang FOMC bulan 3, anda dah tahu Fed akan jatuh. Apa Fed akan buat bulan 3? Acong. Apa yang saya nyatakan tadi, bulan 3, Fed akan naik 25 mata. Bulan 2, 25 mata. Tahun ni ada berapa kenaikan? Fed kata, bukan saya kata. Pada waktu ni berapa rate? Rate sekarang ni 4.50. Dalam projection Disember, Fed kata akan dibawa ke 5%. Bukan saya kata. Fed yang kata. Mana dia? Kejap, ni dia. Mana dia? Kena buka dekat sini lah. Kena buka di sini lah. Bukannya kita tunggu FOMC tu tengah malam. Tak payah. Sekarang anda trade dia. Ni Fed kata pada mesyuarat Disember. Ni kat sini. Bukannya tunggu FOMC menggeletar tengah malam. Tak. Fed kata pada tahun 2023 rate akan dibawa 5.125. Okey. Tetapi market menjangkakan, macam mana kita tahu market jangka apa? 5.125 ni 5.25. 5.125 tu adalah 3 kali But tengok apa yang market jangka malam tadi. Sehingga hujung tahun ni, tengok macam mana saya tahu dia kata bulan 2, bulan 3. Ni dekat CME Group. Ni futures untuk Fed Fund. Pada bulan 2, rate akan naik 25%. 25 mata. 90% market nyatakan benda tu. Bulan 3. Ni ada bulan-bulan dia. Akan dinaikkan sebanyak 25 mata lagi selepas kenaikan bulan 2. Fed kata 5.25. Now, you tengok. Bulan 5. Mesyuarat bulan 5. Tak. Peratusan dia turun disebabkan oleh apa yang berlaku malam tadi. CPI. Kalau ini start naik, US dollar kuat. Anda tengok yang bulan 5 ni. Bulan 6. Nampak? Masih. Maksudnya market cuma jangka 2 kenaikan rate. Bulan apa lagi? Bulan 7. Nampak? Market tak nampak kenaikan sebanyak 3 kali tu. Jadi, FOMC bulan 3 nanti, FOMC bulan 3 ni ini bulan 2, ni bulan 3. FOMC ni naik rate. US dollar naik ke turun? Berdasarkan info yang kita ada sekarang. Acong. Berdasarkan info yang anda ada sekarang. Tak sempat kita cerita market dynamic
Ni daripada ETF tadi. Daripada ETF tadi. Bulan 3 FOMC. Anda nak trade. Berdasarkan info yang ada sehari ini. Data-data yang anda tengok sekarang ni. Market dah price in dia. Jadi bulan 3 nanti FOMC. US dollar kuat atau lemah. Kita punya lag ni saya tak tahu lah. Lama tunggu. Saya dari masa depan. 20 saat. Kalaulah kita depan dengan cat 20 saat. Kan kelok kan. 20 saat cukup kan? Tak 20 saat. 5 saat cukup. Sebelum cat jalan 5 saat kita dah tahu dah jadi. Tapi sekali kita tahu 3 bulan depan. 3 bulan kita tahu. Sekali bulan 1. 2 bulan dah 2 bulan. Tengok recording ni nanti. Simpan dia untuk bulan 3. Kalau tak ada perubahan, CPI masih melo, tak naik. Bulan 3 FOMC. Buy ke sell? Tentu saya hari FOMC saya tak nak cerita. Tapi kalau ada tanya sekarang, kita akan cerita ke depan. Bulan 3 nanti, FOMC, buy ke sell US dollar? Sekarang kita bagi tahu. Berdasarkan info yang ada sekarang. Nampak cara kita analisa pasaran? FOMC nanti bulan 3 naik rate tapi kenyataan dia akan dovish ataupun neutral. Itu akan melemahkan US dollar. Tak naik. Dia naik rate tapi market tak nampak dia nak naik rate lagi. Boleh com? Even bulan 2 naik rate sekali lagi. But ke arah neutral. Bulan 2 pun anda akan dapati US dollar pun sama. FOMC, 2 FOMC ke depan. Kecuali kita ada perubahan. CPI tiba-tiba naik. NFP tiba-tiba kuat sangat. Ada apa-apa perubahan lah daripada hari ni sampailah bulan 2, sampailah bulan 3 punya FOMC nanti. Tapi sekarang, dua-dua NFP, US dollar will be, ini lemah tapi tak terlalu lemah. Ini yang lemah bulan 3 nanti. Sebab masa tu akan ada projection. Projection dia, kalau seperti yang sekarang ni, market jangka apa? Market jangka instead of NFP, FOMC naik rate 3 kali pada tahun 2023, market tengok cuma 2 kali. 2 kali ni je. Kalau setakat ni data ni, yang dekat Fed punya website tadi, mana Fed punya website tadi? Yang dekat sini, yang dekat sini, bulan 3 nanti, akan jadi berapa? Yang ini akan jadi berapa? Faham? Itu dovish. Itu bulan 3 nanti. Boleh? Anda nak trade apa waktu tu? Gold, US dollar, indices. Boleh? Bukan yen pay. Daripada analisa yang kita lihat dekat indeks, dekat ETF tadi, we can conclude all this. Semua ni sebab faktor fundamental ni kita masukkan. Apa juga yang kita lihat dekat ETF ni, kita masukkan kepada apa yang kita nampakkan price, so market dah price in benda tu. Bukannya tunggu news menggeletar. Bukan. Boleh. Saya harap anda boleh start tengok-tengok benda-benda ni. Saya akan banyak sharing tapi
yang update chart nanti adalah Atirah dan Zul. Sebab ini dia basic, charting dia basic. Yang dekat saham ni, sebab pergerakan dia 5-3. Lukisan dia senang daripada anda lukis dekat komoditi. Senang daripada anda melukis dekat currency. Nampak? Sebab ini adalah 5-3. Kan? Ni 5-3. Senang nak lukis. Tak macam anda lihat abang ni, abang Long ni. Abang Long ni. Faham? Okey, abang Long. Sebaliknya, abang Long satu ni, nampak? Cuma waktu dia correction ni. Correction ni nampak habis. That's my point. Tapi saya tak cukup info untuk nak kata di atas. Dia simple kaedah. 5-3. Kita mungkin dah habis 5-3. Ni 5. Turun ni 5. Kita tunggu yang kecil ni buat 5. Sekarang ni mungkin 5. Kita tengok pecahan dia. Kita tengok kepada sektor yang terbesar dia. Sektor terbesar dia, abang ni. XLK. Okey? Lepas tu kita tengok saham-saham dia. Apple dah mungkin dah tunjuk benda tu. Tu. Satu-satu kaedah dia. Apple mungkin dah tunjuk 5. Sekarang ni kita buat flat dulu Apple. Tunggu dulu. Khalid yang update. InsyaAllah. Microsoft, tunggu sikit lagi. Ni nampak 3. Kalau ini pun buat syarikat nombor 2 dekat S&P 500 pun buat 5, confirm. Ini tak dapat buat flat. Bukan macam Apple ni tak dapat buat flat. Anda nak letak flat A, B kat mana? A, B tak dapat. Dekat Apple tadi dapat buat flat. Ni dapat buat flat. Faham? Ni dapat buat flat. A, B, C. Tapi dia 5. Jadi, tapi dekat Microsoft tak dapat nak buat flat. Ni tak dapat. Nak letak A, B kat mana? Jadi kalau ini buat 5, that's it. Index ke atas. Simple. Hey, 1 jam. Dah habis dah masa. Tak apa, sesi Jawahir dia okey kan? Jawahir sosial. Faham maksud saya? Sepatutnya saya cerita benda ni waktu analisa tadi. Tapi kita cerita lepas ni sambung balik lah. Okey? Daripada sini. Nampak kaitan-kaitan dia. Jadi kalau indeks dah mula ke atas, indeks dijangka buat 1, 2, akan ada 3 US dollar. Settle. Yen. Tengok UJ. Boleh? Yen akan mula lemah. Tapi yen pair belum tentu. Kalau UJ pun jatuh, indeks akan buat diagonal. Boleh? Okey? Kita tak sempat nak cerita momentum ni. Alah. Tak sempat. Tak sempat nak cerita momentum. Banyak lagi saya nak cerita. Aduh. Okey, kita berhenti sekejap, 1 jam. Jangan ke mana-mana sebab kita ada sesi bersama host kita, Jawahir. Dan selepas itu kita akan ceritakan sekali lagi. Dah cerita pun, cerita sekali lagi mengenai analisa pasaran dari jam 8 sehingga jam 9. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda.